Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sahabat-sahabat la tahzan. Sahabat-sahabat yang hebat, mampu mengawal diri. Bohonglah, tak ada sedih kan dalam ujian-ujian hidup, tapi kita memilih untuk la tahzan, innallaha ma'ana. Kak Marzia Khalid. Okey, kita kumpul dulu sahabat-sahabat kita sebelum Ustazah nak rujuk satu ayat Quran ni. Panjang ni ayat ni sebenarnya. Boleh mampat sekejap no. Allahumma salli ala Muhammad dalam peperangan Uhud. أهمتهم أنفسهم يظنون اللهم صل على سيدنا محمد. أوكي. Hai Kak Jamie, pindah sini pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satno, kita tunggu kawan-kawan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Ali Imran ayat Nik Rusmawati, Kak Nazatul Naina, Khaizatul Azni, Maizura Rahim, Nur Asyah Nur, Nurliza Abdullah, Syazi Azi. Kalau boleh nak sebut nama semua orang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 154. Yasmin Yaakob, Subang Jaya. Kak Yasmin ni US apa ni, Masjid Al-Falah ke Masjid Al-Mu'minun? Macam pernah dengar nama ni. Allahumma salli ala Muhammad. Mama Ariel Ain Alia. Subhanallah, ni mesti nama anak-anak ya. Ibu-ibu hebat semua. Uji Syah. Sekejap ya, kita ambil masa sikit. Tunggu kawan-kawan kita. أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. Okay, are you ready? Macam tu. Ahammatuhum wa ta'ifatu. Okay. Kadang-kadang dalam la tahzan ni ringkas sangat, kita tak boleh baca maksud dia. Okay, sahabat-sahabat la tahzan, Fiza Syamsul, Indun Eci, Siti Nur Majid, Nuridah Muhammad Nur, Khadijah Muhammad, Syarifah Safia, Dina Ailin, ada Izan, Syarfah Nurul, Nur Hayati, Zainuddin, Cik Som, Salina Osman. Salina Osman, akak ada hantar messenger kat saya ke? Baru teringat macam tu lah Ustazah. Masa baca tu tengah sibuk, mungkin saya tak jawab lagi kan. Aisyah Abdullah, Wan Sipah, Nur Hasani Husin. Nur Hasani ni tadi macam ada kuliah pagi saya. Subhanallah, sorry 200 orang dah, maka kita kena start. Ampun, maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Singapura pun ada, kan? Ready dan excited, kata Kak Nuraini. Masya Allah, anda hebat. Bila mana dikabarkan ada majlis ilmu, terasa, subhanallah. Ayuk, sekejap. Aduh, sekejap, kena goyangkan sekejap, ada benda bawah ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sangat kitab atas meja. Tadi baru selesai wasiat 4 imam. Sekarang kita berada di muka surat Ustazah 109. Anda muka surat berapa? Muka surat kitab kuning saya ni 109. Okey. Muka surat anda, penerbit sama, penterjemah sama, tapi color hijau yang anda order melalui tim khidmat. Kalau ada yang belum dijawab, mohon bersabar sekejap. Yang dah buat bayaran, insya-Allah setakat hari ini, besok last untuk dipostkan. Kalau yang tak buat bayaran hari ini, selepas esok lah baru kita akan buat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terima kasih Zaliha Zainal, buku baru muka surat 115. Okey, dapat ada jawapan. Terima kasih Khadijah Muhammad, buku baru muka surat 115. Bagi yang tak join semalam kita dapat 3 tajuk terus. Semalam kita buat 45, 46, 47. Hebat siapa yang hadir semalam. Hari ini hebat juga, kita nak tadabbur pula, kita nak menelaah isi kepada bab 48. Apa tajuknya? Okey, tajuknya adalah jangan bersedih. Sekali lagi kita sebut perkataan ni, jangan bersedih. Kalau ada anak kat sebelah, tulis jangan bersedih. Kalau ada suami kat depan, bang jangan bersedih. Macam itulah, bagi happy-happy sikit kat rumah, kan? Okey, sahabat-sahabat muslimat, jangan bersedih. Dunia ini tidak selayaknya ditangisi. Selalunya kita bersedih sebab apa? Dah bagi salam ke belum, Zaza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang lupa, excited sangat. Okey, sahabat-sahabat, jangan bersedih. Dunia ini tidak selayaknya ditangisi. Selalu kita menangis, kita bersedih kerana apa? Kerana dunia dan isinya. Bahkan dunia itu, sahabat-sahabat, tempat kita akan meninggalkan. Bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita yang sebenar adalah alam akhirat. Bukan alam dunia ni. So macam mana kita nak pimpin hati kita, kita nak bawa pemikiran kita, akal kita ni bahawa dunia ni tidak selayaknya ditangisi. Jadi dalam kepakaran Dr. Aida Al-Qarni, membelai emosi kita berdasarkan ilmunya, subhanallah, kita dapat jawapan dalam bab yang ke-48, insya-Allah. Betul, Baizura Badrisha. Baca tajuk ni pun subhanallah. Alaikumussalam, sahabat ukhti fillah Azizah Arifin. Masya Allah, anda hebat bersama-sama dengan grup Latahzan, dihadiri juga oleh pembaca berita kita yang ayu. Selalu bila nampak wajahnya di TV, kita selalu mendoakan semoga insya-Allah kebaikan dunia akhirat, kecantikan dunia akhirat, kesihatan yang baik, semoga memberi manfaat kepada ummah insya-Allah. Nurizan Hasan, Zanisha, Nabila binti Muhammad Salih, semua sekali lah, tidak tersebut satu-satunya. InsyaAllah kita ambil manfaat. Baik, kita baca satu persatu seperti biasa, tidak ada satu perkataan pun yang Ustazah tinggalkan. Okay, insyaAllah. Baik, kebahagiaan seseorang. Okey, sebelum saya start, ada tak sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dalam grup ini rezeki anda yang betul-betul niat nak istiqamah join kuliah ni, sudah jatuh cinta, jatuh hati, berazam tak nak tinggal. Tetapi dalam pada Ustazah bercerita-cerita pasal kitab
anda menghubungi tim khidmat, mendengar harganya RM45, anda rasa berat nak bayar, termasuk kos untuk postage lagi. Kalau Singapura lagi mahal, kalau Sabah Sarawak lagi mahal kos untuk post dia kan. Sahabat-sahabat, ada 5 naskah. 5 naskah Latahzan RM45 darab, Masya Allah, sedang dihadiahi oleh seorang sahabat kita. Jadi anda layak terima dan anda hanya perlu bayar kos untuk post sahaja. Jadi 5 orang tu tolong PM kepada nombor yang ada Ustazah pinkan tu. Ustazah, saya dah lama menekuni kitab ni dengan Ustazah, tapi bila saya tanya, rupa-rupanya harga kitab ni mahal, RM45 tu bagi saya besar. Allah tahu kan kemampuan kita. Tengok Allah datangkan orang-orang yang, Ustazah saya nak taja 5 orang untuk kitab ni, tapi dia bayar duit kitab je, dia tak bayar duit pos. Sahabat-sahabat, Ustazah belanja lah, boleh je. Boleh je, tapi sekarang ni sekali 309 orang, semua PM, 390 orang. Ustazah saya pun nak juga dengan kos pos sekali, pos ke Sabah Sarawak berapa hari tu tim khidmat bagi tahu, Singapura rasanya 30 ke 40 ringgit gitu. Aduh, demam. Demam. Okay, sahabat-sahabat, banyak lagi benda lain. Jadi boleh hubungi Ustazah insya-Allah. Siapa yang belum sampai tu insya-Allah sahabat on the way. Kalau yang dalam minggu lepas ni, minggu baru ni yang baru order, okey, sekarang mereka sedang bergelumang, sedang membungkus. Besok insya-Allah akan dibawa sebab kami buat segedebuk macam itulah kan. InsyaAllah. Okey, jadi siapa yang tak ada kitab, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tapi dia nak sangat berhajat, tapi dah minta kat suami kata mahal hanya RM45, tak payahlah, contoh kan. Jadi PM dekat nombor yang tertera tu, insya-Allah akan ada bantuannya Allah untuk anda. Tapi ingat, jujur pada diri. Kan pencinta-pencinta ilmu, insya-Allah orang yang baik, orang yang jujur semua ni, insya-Allah pasti bila anda ikhlas ada pertolongan Allah. Okey, saya tunggu tim khidmat khabar. Ustazah ni ada seorang yang mesej, Ustazah terima ke? InsyaAllah Allah gerakkan hati Ustazah untuk pilih yang terbaik. Kan? Amin. Baik. Kebahagiaan seseorang akan semakin bertambah, berkembang dan mengakar apabila ia mampu mengabaikan semua perkara yang remeh dan tidak berguna. Baris pertama dah sangat-sangat buat hati kita terasa. Tak tahulah kalau anda tak berasa. tapi sahabat-sahabat, Hasniza Abdul Aziz, PM tepi. Kan nombor ada kat situ. Duit yang Hasniza kumpul tu boleh buat untuk kos untuk postage. InsyaAllah kami bantu. Ada sahabat-sahabat yang subhanallah bagus. Okey, masya-Allah. Okey, subhanallah, masya-Allah. Malaika, subhanallah, namanya Malaika. Okey. Tengok ayat pertama dah buat Ustazah rasa macam, sebab kita nak bahagia kan sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita berhak bahagia. Kita dah belajar dalam kitab ni. Semua kita berhak bahagia. Allah Maha baik, Allah nak berikan kita bahagia. Kalau tidak, Nabi tak ajar kita. Quran tu, doa tu dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran tu, doa tu ada dalam Quran. Nabi suruh kita baca doa tu. Jangan tinggal tiap hari. Ya Rabb, kita minta dengan Tuhan kita berikan kami bahagia, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Maknanya nak bahagia dunia akhirat. Kalau Allah sengaja tak nak kita bahagia, Allah tak akan ajar kita doa tu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi semua kita berhak bahagia. Tapi kenapa kadang-kadang rasa tak bahagia? Jom baca kitab ni. Kebahagiaan seseorang akan semakin bertambah. Yes, aku nak. Akulah yang akan kebahagiaannya bertambah. Akulah yang kebahagiaannya akan berkembang. Akulah kebahagiaannya akan mengakar. Tapi syarat ni siapa? Apabila ia mampu mengabaikan semua perkara yang remeh dan tidak berguna. Apa perkara remeh dalam hidup kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat? Kadang kita terlalu banyak scan hati orang. Kita bersangka-sangka, rasanya dia tu tak suka ke aku, rasanya dia tu ada agenda jahat, dia tu munafik tu, main rasa, main kod segala. Tak sempat nak scan hati sendiri. Itu kadang-kadang kita sibuk bercerita pasal orang. Okey, dah kahwin, dah mengandung ke belum agaknya, anak dia lelaki ke perempuan. Sibuk kita sahabat. Sibuk.
Allahu Akbar. Ceritanya orang yang baik kita boleh tiru, yang tak baik kita tong sampahkan. Tapi bukan untuk kita bercakap tak habis-habis pasalnya. Maka kita tak akan sempat untuk bermuhasabah akan diri kita sendiri. Okey, kena ada disiplin dalam hidup. Bukan tak boleh bergurau, bukan tak boleh bercakap perkara-perkara hal dunia. Takkan ada akhirat tanpa adanya dunia sebagai jambatan. Boleh je kita nak bercerita. Takkan Ustazah tengok TV langsung tak boleh? Boleh. Tetapi, kan ada tapinya. Dalam hidup ni Allah tak bagi kita melampau-lampau. So, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kerana orang yang berkeinginan tinggi adalah orang yang lebih memilih kepada akhirat. Gariskan kalimah ini penting. Orang yang berkeinginan tinggi adalah orang yang lebih memilih kepada akhirat. Maksudnya, macam mana kita sayang suka kat dunia ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita buat macam mana? Jangan kita tinggalkan akhirat. Bahkan kita mesti lebih memilih kepada akhirat. Lebih memilih kepada akhirat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, tengok dalam surah Al-Haqqah, belum habis lagi. Telah berwasiat salah seorang daripada ulama salaf kepada saudaranya, jadikanlah keinginanmu itu kepada satu arah sahaja. Ulama salaf, ulama yang terdahulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, telah menyebutkan kepada saudaranya. So kita ambillah pesanan daripada ulama salaf ni kepada kita, orang-orang alim, sahabat. Jadikanlah keinginanmu itu kepada satu arah sahaja. Fokus kepada satu arah sahaja. Yakni keinginan bertemu dengan Allah. Kita mesti ada keinginan bertemu dengan Allah. Sahabat-sahabat, kemarin kita mendengar Menteri Kesihatan yang baru kata, sikit lagi, cara dia bercakap tu, sikit lagi kita akan boleh rentas negeri. Jujur, dah bergenang air mata kita. Kenapa kita nak sangat rentas negeri? Kita ada yang dah 2 tahun tak jumpa keluarga kita. Allah, betul-betul besar ujian kita kali ni. Ada yang merindui dalam penantian untuk membolehkan rentas negeri. Dah ada terkorban di sana sini, kehilangan orang yang tercinta. Lalu bersedih di kalangan kita. Betul kan sahabat-sahabat? Sebab tu kita kena saling sokong menyokong, doa mendoakan. Kita sedang dalam fasa ujian yang sangat besar. Bersama, bukan Malaysia sahaja, seluruh dunia. Kenapa nak jumpa? Kenapa nak rentas negeri? Sebab kita nak jumpa orang-orang yang tercinta, yang sentiasa ada di hati. Ataupun kadang-kadang dulunya kita tak berapa cinta, tak ada di hati sangat. Tapi pandemik ini mengajar kita tentang hargai sementara dia ada. Jadi kita macam tak sabar nak cium tangan mak kita, nak peluk ayah kita, sahabat-sahabat, nak minta redha mereka. Kita nak sangat jumpa mereka. Itu baru yang kita miliki atas dunia. Siapa yang berikan keluarga pada kita? Siapa yang berikan ibu ayah, keluarga di kampung, yang hari ini kita terhalang untuk bertemu mereka? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang beri. Allah yang beri. Ada orang Allah tak beri zuriat pun. Ada orang Allah tak beri pasangan hidup pun. Ada orang hidupnya memang sebatang kara. Tapi bukan Allah zalim pada dia. Cuma dia kurang alim dalam nak memahami apa sebenarnya rahsia Allah. Sedangkan bersama sulit itu Allah sedang siapkan kemudahan. Semoga Allah beri kita kelapangan dada. So bayangkan dengan semua orang-orang yang kita jumpai, temui, kenali atas dunia ni, kita tak sabar nak jumpa. Kenapa kita tak ada rasa tak sabar nak bertemu dengan Allah? Kita kena ada keinginan, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita kena ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Bahagia di akhirat dan damai di sisinya. Sebab tu Masya Allah, orang-orang alim, orang-orang soleh, dia hanya fokus nak jumpa dengan Allah. Sebab bila jumpa Allah bermaknanya di dalam syurga. Bila dapat jumpa Allah, maknanya dalam syurga. Sahabat, berhak orang yang dalam syurga itu diziarahi oleh Allah, melihat wajahnya Allah, mengecap kedamaian dan keindahan yang dijanjikan oleh Allah. Ya Allah, layakkah kita? Layakkah kita? Jangan kata gitu Dina Ailin, saya dah tak ada ibu bapa. Jangan macam tu sayang. Kita berasal daripada mana? Tempat mak ayah kita lahirkan kita, itu kampung kita.
Jadi kalau yang tak ada mak ayah pun, kalau dah boleh rentah negeri nanti, minta maaf Ustazah sebut, cuba ziarahi kubur mereka, cuba ziarahi kesayangan-kesayangan mereka. Anda akan rasa lapang. Mak-mak saudara kita, kawan-kawan mak kita yang sama-sama pergi masjid dulu, mereka terkejut. Kejut mereka kan. Campur Kelantan dengan Kedah. Terkejut mereka. Sebab apa terkejut sahabat-sahabat? Mimpi apa kau buang tabiat ke? Sejak mak kau mati kau tak pernah balik kampung ni. Kau dah jadi orang Kuala Lumpur contoh kan. Sahabat-sahabat. Kenapa kau datang hari ni? Cik, saya dah tak ada mak ayah. Saya teringat dulu masa saya kecil-kecil, tolong mak saya buat kuih. Mak selalu sebut acik lah BFF mak saya. Sekarang saya ada rezeki lebih, saya tak boleh share dengan mak ayah saya. Nah cik, saya belikan hamper buah-buahan untuk acik. Moga acik sihat. Kita bawa balik 10 biji hamper, susun siapa kesayangan mak kita dulu. Jangan tak ada rasa nak balik ke kampung halaman kita. Jangan sahabat-sahabat. Tapi kampung halaman yang paling tepat tu adalah akhirat Allah. Kita ni musafir je atas dunia. Macam orang singgah dekat RNR. Orang singgah dekat RNR, ada ke nampak pintu tandas terbuka, tercabut? Kotornya tandas ni. Susah kita nak tengok orang nampak tandas RNR kotor, dia pergi sing-sing lengan, apa semua, sahabat-sahabat dia bersihkan. Cleaner pun pelik buang tebiat, apa dia ni. Lepas tu nampak pintu tandas rosak, dia betulkan repair, ada ke? Al-mengongi tu kalau macam tu. Kau dah kenapa nak balik kampung ni? Sempat repair pintu tandas. Tahulah nanti depa punya maintenance buat. Kenapa kita repair pintu tandas rumah kita? Sebab kita rasa itulah rumah kita, tempat tinggal kita. Salah sahabat-sahabat. Sebenarnya kita di atas dunia ni macam orang yang singgah sekejap je dekat RNR tu. Kita akan balik ke kampung abadi kita. Itulah dia akhirat. Okey, sahabat-sahabat, betul Muhammad Syafi'i. Ya, tak ada mak ayah dah, tapi hubungkan silaturahim. Okey, insya-Allah semua kita dalam grup La Tahzan ada azam. Jadi mungkin doa-doa kita yang macam ni, ya Allah, bolehlah rentah negeri, bolehlah ke sana sini, bukan untuk kita berseronok-seronok saja, untuk cantum ukhuwah silaturahim, untuk bersihkan kubur mak yang dah lama tak dapat diziarahi. Tolong ya Allah, angkatlah COVID ni. Kalau nanti dah boleh rentah negeri, wabak virus masih ada di sana sini, tolonglah lindungi diri kami ya Allah, sebab daripada pandemik ni dah akan berpindah kepada endemik. Kita dah ambil segala ikhtiar, tapi kuasa Allah juga mengatasi segala. Tolong ya Allah, kami nak buat ibadah dengan cara berziarah, saling bersedekah. Kita nak panjangkan sedekah kita bukan hanya dengan bank in saja. Jumpa acik-acik yang susah kat kampung tu, kawan-kawan mak kita dulu, kita bertanya khabar. Itu lebih mereka membuatkan lapang dada. Baik sungguhlah anak arwah si Pulan tu. Allah balik kampung semata-mata nak jumpa kita, kawan-kawan mak dia. Subhanallah sahabat-sahabat, doanya orang-orang tua yang disayangi oleh ibu ayah kita dulu merupakan pengganti kepada doa ibu dan ayah kita. Perbaiki hidup ni. Sebab Ustazah takut kadang-kadang ada yang macam tu. Ada yang tak faham apa maksud silaturahim, kenapa kita kena saling berziarah. Sebab sunnah Nabi. Nabi suka kita saling berziarah, bertanya khabar, dan tak ada niat aku nak ziarah makcik yang paling sedap masakan dia tu je kan. Kurang-kurang aku sampai rumah dia, dia masak sedap-sedap. Lapak pula Ustazah sebut macam tu. Okey sahabat-sahabat, ya, semoga Allah beri kekuatan kepada Cik Wan Sipah. Kita dah 2 tahun tak dapat jumpa dengan anak-anak. Subhanallah, faham hati seorang ibu. Sebab tu kita kena sentiasa memandang akhirat. Ya ibu, kat dunia ni pun kita sedih tak jumpa anak-anak kita, apatah lagi dekat akhirat. Kat akhirat nanti memang nafsi-nafsi. Kita hanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, indahnya kehidupan kalau kita duduk dalam syurga tu. Semua orang-orang yang kita sayang atas dunia ni bersama-sama kita dalam syurga. Tapi kita sendiri pun sahabat-sahabat belum tentu syurga. Okey, jom kita cari syurga dengan kehendaknya Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah. Surah Al-Haqqah ayat 18. Okey, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, bila baca Quran jumpa kalimah yaum, pada hari itu, hari apa tu? Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai hari kiamat lah sahabat-sahabat. Hari yang kita akan dihimpunkan di mahsyarnya Allah, dibangkitkan.
Nak bergerak ke mahsyar tu, Allah, suasananya sangat menakutkan. Ya Allah Tuhan, wajah-wajah yang dibangkitkan menuju mahsyar. Na'udzubillah. Kerana apa? Na'udzubillah, takut ada yang tempang. Kenapa aku tempang? Ya Allah, dulu kaki aku sempurna elok. Kenapa lidah aku terjelih menyapu tanah ini, ya Allah? Kenapa mata aku buta sedangkan dulu aku celik, ya Allah? Sahabat-sahabat takut. Kenapa? Tergantung amal kita ketika di dunia ini. Itu semuanya Allah akan bagi sebiji kat kita. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Allah, hai. Ini kuliah saya yang ketiga. Hari ini hari Ahad, pukul 7 pagi tadi saya dah mengajar. Pukul 9 saya di Demi Ummah Kerana Allah dengan close group Muslimat. Saya dah sebut dah pagi tadi. Tapi saya sayang anda kerana Allah, saya kena sebut juga. Sahabat-sahabat, kita hari ni di dunia tak pelik. Orang yang nampak baik, cakapnya Masya Allah Tuhan. Tapi kat hati tu kita tak tahu macam mana. Ada orang yang macam huha-huha. Kita nampak, oh dia ni macam ahli neraka je. Na'udzubillah contoh kan. Tapi dialah orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya sahabat, kita tak sempat pun nak kira orang tu nanti syurga ke, orang tu neraka ke, orang tu sebenarnya baik betul-betul ke, baik olok-olok ke. Kita tak sempat. Jujur pada diri, aku ni sebenarnya baik sungguh ke? Ada dah kisah 2 hari lepas, masuk malam tadi, kisah kematian COVID pun dipalsukan. Sanggup baca Yasin tahlil untuk keluarga, sahabat-sahabat. Kita beristighfar pada diri kita sebab kita tak tahu hujung pangkal cerita macam mana. Tapi sahabat-sahabat, bila dah semua orang yang rapat mengatakan ini satu penipuan, kita sedih. Maknanya kita hidup di zaman ini, orang boleh mudah-mudah je bergurau dalam bab mati ni. Sanggup sahabat-sahabat? Kenapa ada hati yang macam tu? Na'udzubillah. Okey, semoga bukan kita. Jom kita doakan dengan kasih sayang hukuman yang dia dapat di dunia kerana menipu siapa sahaja yang kita ceritakan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga itu merupakan satu pengajaran yang menyedarkan diri kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Aku tak boleh lari daripada pandangan ya Allah. Satu hari nanti aku lari kat dunia ni. Oh, aku buat jahat dekat Ustazah tinggal di Keramat KL. Kan Ustazah buat jahat dekat Keramat KL ni. Okey, aku boleh lari dekat mana? Saya mula-mula kahwin dengan Ustaz. Mak ayah Ustaz kerja dekat Penang. Sahabat-sahabat, ada kat sana apa? Kampung Datuk Keramat juga. Sedangkan saya, mak bapak saya memang di kampung Datuk Keramat KL. Saya kata, muskil aku. Dekat KL ada keramat, dekat Penang ni ada keramat. Macam itulah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya, kita boleh tipu orang. Ya, saya duduk Keramat lagi, tapi Keramat Penang. Tapi orang cari kita kat Keramat KL tak jumpa. Kau boleh larilah. Bolehlah tukar nama samaran. Kan? Sahabat-sahabat, pakailah niqab. Tak ada orang kenal, contoh. Allah tahu apa yang kita buat. Dan di akhirat semua akan dipaparkan. So, kita akan latih diri kita. Kalau kita rasa dianiaya, teraniaya, sahabat-sahabat, masih syukur kita menjadi orang yang dianiaya. Bukan menjadi orang yang menganiaya. Orang yang menganiaya, sahabat-sahabat, orang yang hina di sisi Allah. Kalau tak bertaubat, pasti akan diazab. Tapi orang yang teraniaya, tengok jaminan Nabi SAW. Orang yang teraniaya ni doanya makbul. Orang yang teraniaya ni dikasihi Allah, dilindungi Allah, sahabat-sahabat. Jadi tak apalah kalau kita jadi orang yang teraniaya. Jangan sampai kita jadi orang yang menganiaya. Kerana si penganiaya, walaupun dia lari macam mana, sahabat-sahabat, Allah tak pernah lari daripada dia. Mu tunggu dekat akhirat nanti macam mana. Sebab tu ayat ni, la takhfa minkum khafiyah. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Kita rasa diperhatikan Tuhan ni sangat besar efek pada diri. Sebab ada ramai orang tak rasa diperhatikan Allah. Solat tapi tak merasa Allah perhatikan dia. Maka sebab itulah dia boleh tergaruk-garuk 80 kali kan. Apa hal dia ni kan? Solat tak boleh nak tenang. Bergoyang-goyang kaki, hati ni sampai ke mana-mana. Tak rasa diperhatikan Allah. Tu waktu solat tu. Apatah lagi waktu berbuat dosa. Bukan ada orang tahu pun. Mana ada orang tahu aku menipu ni. Akhirnya pecah tong juga.
Selagi mana benda busuk sahabat, Allah kan. Kita lupa beli telur, kita letak dekat dapur, tak masuk dalam peti ais, kita terlupa sahabat-sahabat. Apa benda yang busuk-busuk kan? Kita cari. Kok tikus mati kat rumah kita ke, bangkai apa ke kan? Kita cari. Tak selesa hidup bau macam tu. Kita cari. Mana datang bau ni? Tu dia abangnya tikus mati rupanya bawah katil ni. Kan? Hidu juga akan busuk itu. Benda buruk macam mana kita sembunyi, kita takkan selesa hidup, kita takkan tenang hidup sebab kita tahu kita buat benda salah. Sebab itulah berani kerana benar. Masya Allah sahabat-sahabat. Okey, kita ambil lagi. Tiada keinginan yang lebih mulia selain keinginan yang tersebut. Keinginan apa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nak jumpa Allah, nak tengok wajahnya Allah, nak mendapat redanya Allah. Sebab orang ke syurga bukan dengan banyaknya amal, tapi banyaknya rahmat Allah yang mencurah pada kita. Ini yang kita nak. Layak ke? Memang sahabat tak rasa layak pun, tapi kita disuruh berusaha ke arah itu. Apalah ertinya sebuah keinginan yang hanya tertumpu kepada kehidupan ini sahaja. Orang yang dah pasak dalam diri dia, kepala dia, hidup ni sementara. So buat apa aku nak pulun yang sementara ni? Aku kena pulun yang selama-lamanya tu. Apakah itu? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan pengakhiran. Akhirat itu yang lebih baik daripada segala. Lebih baik tu daripada kehidupan dunia ni. Pengakhiran lebih baik daripada awalnya. Dan ia kekal. Kekal. Kalau syurga selama-lamanya, khalidina fiha. Kalau neraka selama-lamanya. Masya Allah sahabat. Kita takkan balik ke dunia ni. Kau dulu aniaya orang kan? Hutang kau sengaja tak bayar kan? Kau pergi cari, bayar dekat orang tu. Macam mana aku nak bayar ya Allah? ATM pun tak ada. Dunia pun dah tak ada. Macam mana aku nak bayar ya Allah? Sahabat, kalau sengaja menganiaya orang, tak nak bayar hutang. Contoh. Ini baru sekelumit contoh sahabat. Sebab tu semua orang akan menyesal. Rabbirji'un. Balikkan aku ke dunia ya Allah. Aku nak perbetul balik semua yang salah-salah dulu. Dunianya pun tak ada. Kau nak pitang mana? Nak lari mana? Tak boleh dah. Hari ini adalah hari pertemuan dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apalah ertinya sebuah keinginan yang hanya tertumpu kepada kehidupan ini sahaja? Kerana semuanya itu hanya akan bermuara pada keinginan untuk meraih kedudukan. Kat dunia ni Allah hanya sebab nak rebut kedudukan. Orang saling sihir menyihir. Bermasam muka, bertikam lidah, adik-beradik boleh putus hubungan. Nak rebut kedudukan. Akulah PM di alaf ini. Memanglah aku. Aku ni, Puan Muzayyanah. Anda tak boleh lawan dengan Ustazah. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sayalah yang dapat kedudukan PM itu. Sekian dimaklumkan. Okey? Gurau je sikit-sikit, gurau tak boleh. Kemudian jawatan. Emas, perak, anak-anak. Suami, isteri tolong akui. Kadang-kadang punca gaduh dalam rumah tangga tu sebab anak-anak je kan? Ya Allah, kadang-kadang kita fikir balik, aku ibu, dia bapa, benih kami sama. Nak berhimpun nanti dalam syurga. Pasal apa yang sentak teruk sangat ni hanya kerana bapak ni tegur anaknya? Pasal apa yang bapak ni sampai naik tangan dekat emak sebab emak ni tersilap bagi apa benda dekat anak? Contoh, bergaduh pasal anak ni ramai. Orang diuji dengan anak-anak. Harta benda, nama besar dan kemasyhuran, istana-istana sahabat-sahabat, dan rumah-rumah besar. Nurul Ikin, dekat bawah tu Ustazah ada pinkan nombor telefon tim khidmat Ustazah Zai. Ya sayang? Okey. Cari nombor telefon kat situ, insya-Allah. Jangan call. Dapat tak jawab call, tak larat nak jawab WhatsApp. Insya-Allah akan dilayan. Baik. Istana-istana dan rumah-rumah besar yang kesemuanya ini akan musnah dan lenyap. Kedudukan, jawatan, emas, perak, anak-anak, harta benda, nama besar dan kemasyhuran istana-istana dan rumah-rumah besar, semuanya ini akan musnah dan lenyap. Bukan sedikit bukti sahabat-sahabat, orang beruang banyak yang sekarang sudah tidak boleh mengendarai kapal terbang ke sana sini.
Ustazah, syoknya Ustazah. Dulu kita pergi holiday sana sini Ustazah. Sekarang tak boleh dah. Duit berkepuk banyak ni Ustazah. Tapi kita tak boleh terbang. Allah rentap sekejap je, sahabat-sahabat. Okay, di mana kita? Kenapa masih tidak insaf lagi? Apa kedudukan harta benda rumah besar ni? Semuanya akan lenyap habis. Sahabat-sahabat, akan datang satu masa yang Allah boleh buat duit pun tak ada nilai. So kita nak berlagak macam mana lagi? Dengan duit semua boleh. Ustazah, dengan duit semua boleh jalan. Saya boleh mati kalau tak ada duit. Bahasa ke main, sahabat-sahabat. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yakni kaum munafik, sebagaimana yang tersebut dalam surah Ali Imran ayat 154. Sahabat ni yang saya duk belik Quran tadi tu. Ayat 154 surah Ali Imran ni hampir separuh Quran. Separuh muka surat Quran. Panjang. Tapi kitab Latahzan ambil yang ringkas. همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. Allah. Ni kisah di peperangan Uhud. Kisah di peperangan Uhud. Lama tak dapat bersama, rugi sungguh rasanya Ustaz. Kenapa Umi Kalsum? Kenapa? Lama tak dengar, sekian dimaklumkan. Okey, beruang. Betul? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya apa? Sedangkan yang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Yazunnuna, mereka menyangka-nyangka sesuatu sangkaan yang tidak benar, yang memburukkan Allah. Peperangan Uhud kan kisahnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tentera Islam patutnya dah menang. Tapi akhirnya kalah, kerana sahabat-sahabat ada di sana cerita-cerita orang yang tak nak dengar perintah Nabi, yang tamak akan harta, kisah-kisah orang munafik. Jadi dalam tafsir ayat ini, Masya Allah sahabat-sahabat, orang munafik tidak mendapat ketenangan itu. Takkan dapat ketenangan. Munafik ni dia tipu Allah, dia tipu dirinya sendiri. Dia macam tipu orang, tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia sedang menipu Allah dan dirinya sendiri. Rugi kan? Subhanallah, memang sudah ada golongan munafik yang sudah awal-awal lagi meninggalkan medan perang. Awal-awal dia tinggalkan medan perang. Ni golongan munafik. Nanti kalau diajak ke medan perang, berbagai alasan, panas lah, apalah. Macam-macam alasan. Sahabat kita hari ni tak pergi medan perang, tapi kita macam-macam kita ajak alasan. Ya Allah, orang dah dapat 48 bab dalam tahzan. Dia ada je alasan. Contoh macam tu lah sahabat-sahabat. Na'udzubillah, takutlah. Namun masih ada lagi dalam kalangan tentera Islam yang munafik. Ada di kalangan tentera Islam macam memihak kepada Rasulullah, tetapi tergolong di kalangan munafik. Mereka tidak pergi balik di awal-awal peperangan itu, dan mereka seumpama terperangkap dalam kalangan tentera mukminun itu. Yang munafik-munafik lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ada sahaja yang tak nak ikut cakap Nabi. Oleh kerana mereka ada sifat munafik, mereka tidak mendapat ketenangan yang disebut itu. Orang bohong Allah takkan tenang. Orang bohong dirinya sendiri takkan tenang. Sahabat-sahabat, buatlah kita seperti orang munafik, depan lain, belakang lain. Mu boleh hidup lena ke? Boleh tenang ke sahabat-sahabat? Boleh makan kenyang lagi ke? Allahu Akbar. Risaulah kita kan? Kita kenal diri kita sahabat. Jangan bohong. Mereka sebaliknya dicemaskan dengan perasaan bimbang dan keluh kesah, kerana mereka telah membuat kesilapan dan mereka sedar tentang kesilapan mereka itu. Yang ni Ustazah tak baca dalam kitab Latahzan. Saya ambil rujukan untuk tafsir kepada Ali Imran 154 supaya kita dapat info lebih sikit. Mana dah tadi hilang. Mereka masih dalam ketakutan kerana takut diserang musuh bertubi-tubi. Takutnya bukan kerana Allah, tapi takutnya kerana takut diserang. Habislah aku nanti ni, rosaklah tubuh aku ni, sahabat-sahabat. Mereka juga mempunyai perasaan yang tidak baik tentang Allah, bersangka-sangka dengan Allah. Kerana itu mereka tidak mendapat kelebihan yang diberikan kepada orang mukmin itu. Apakah sangkaan buruk mereka? Mereka ni risau sahabat-sahabat, cemas. Dia tak fokus kepada amal soleh, tapi dia sibuk. Nanti kalau aku lari, aku dapat ke harta rampasan perang. Nanti aku dapat ke janji-janji yang Allah sebutkan kepada Muhammad tu. Sebab itu penat je kita menipu orang lain. Penat je kita
Nanti bala tu akan datang balik pada diri kita. Apa bala itu yang kita tak nampak, sahabat-sahabat? Kita nampak bala tu, kena gempa bumi kan Ustazah. Jiwa tak tenang ni lah sebenarnya bala. Kenapa jiwa tak tenang? Sebab kamu ada kemunafikan dalam diri. Kamu ingat kamu menipu. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Kita nak buat tipu daya. Allah punya tipu daya jauh lebih dahsyat, sahabat-sahabat. Allah kenal mana orang yang betul, mana orang tak betul. Kita tak kenal. Orang duk minta sumbangan, kita kata okey, kesian Ustazah kan. Kita tak kenal. Tapi kita bagi dengan niat nak tolong tu pahala dah. Tapi bayangkan orang yang menipu tu. Na'udzubillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, hilang dah. Begitulah mereka hanya berkeinginan memuaskan nafsu. Kalau ikut pergi berperang pun ada kepentingan-kepentingan. Perut dan syahwat mereka. Allah na'udzubillah. Dan mereka pun tiada memiliki keinginan yang lebih tinggi dari itu. Orang beriman hanya mengharapkan redanya Allah. Orang munafik, kalau aku ikut perang menang nanti, satu cupak Nabi bagi aku emas. Kan ada kepentingan-kepentingan tu. Na'udzubillah. Allah takutnya bukan kerana Allah dan bersangka-sangka kepada Allah. Tak tenang sebab ada kemunafikan dalam diri. Terbaik anda. Allah rajinnya, subhanallah, laju mata anda, tangan anda. Ustazah cakap, mata tengok kitab, tangan masih boleh menulis nota. Anda tahu dah orang yang tak boleh join live, sahabat-sahabat, bila dia buka balik ulang siar, kalau dia baca komen-komen ni, dia dapat ilmu. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita telah menyampaikan. Masya Allah, hebat. Tahniah, semoga dinilai oleh Allah setiap huruf yang anda type untuk niat berkongsi dengan orang lain. Itu juga dipandang Allah sebagai nilai ibadah. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW sedang membai'ah. Apa membai'ah ni? Janji setia. Membai'ah para sahabat di bawah suatu pohon. Ni kan kita ingat bai'atur ridwan. Kalau pergi umrah, kita nak ambil miqat di Hudaibiyah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti akan adalah cerita-cerita tentang bai'ah dengan Rasul. Subhanallah, terdapat seorang munafik yang justru meninggalkan bai'ah itu untuk mencari untanya yang berwarna merah. Ni kalau kita hari ni orang duk sibuk duduk depan Rasulullah, mendengar nasihat-nasihat wasiat daripada Rasulullah, dia sibuk mana pi aku letak mesti di saku sebiji tadi ni. Contoh kan, dia sibuk dengan hartanya. Unta merah tu satu kenderaan yang gah lah kalau dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia tak join bai'ah bersama Rasulullah, tapi dia sibuk mencari untanya. Dia kata apa? Aku akan lebih berbahagia sekiranya aku dapat menemui untaku daripada aku turut serta berbai'ah seperti yang kalian lakukan. Allah berani dia. Nabi panggil. Sahabat-sahabat, kalau kita baca sirah, subhanallah, subhanallah. Sahabat-sahabat ni, contohnya Abu Bakar kan, bila tahu contoh orang ketuk pintu rumah Abu Bakar, wahai ya Abu Bakar, engkau dipanggil menghadap Rasulullah. Dia kan sahabat, tak ada tapi aku tengah buat benda, aku tengah main congkak ni dengan anak aku. Contoh. Tapi aku tengah layan bini aku saat ni. Dia tak ada apa pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia tu, Rasulullah panggil. Sahabat, saya cerita satu benda syok lah, tapi dah dekat nak pukul 12. Abu Bakar kaya raya. Pernah satu ketika, Masya Allah, kan Allah boleh mendatangkan malaikat kepada mereka ini dalam pelbagai bentuk. Ketuk pintu Rasulullah, minta sedekah. Abu Bakar ni bersedekah sampai ke tahap dia sendiri tak ada benda nak pakai. Sampai dia dah habis selai sepinggang. Tapi rezeki Abu Bakar ni mencurah-curah, bagi-bagi kat jalan Allah, datang lagi rezekinya. Tawakalnya tinggi sungguh. Satu ketika sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, ada orang minta sedekah. Dia kata, aku tak ada apa dah nak bagi. Tapi dia teringat Nabi kata kalau ada orang datang meminta, jangan sampai dia balik tanpa apa-apa oleh dari kita. Kalau kita tak boleh bagi benda pun, bekalkan dia dengan kata-kata nasihat. Minta maaf lah hari ni saya tak dapat bagi sama-sama. InsyaAllah kan, kalau rajin kerja, usaha, insyaAllah cakap yang baik-baik, bukan menyakitkan hati si penerima. Tapi Abu Bakar dia nak bagi juga. So apa dia buat, sahabat-sahabat? Dia buka baju dia.
Dia buka pakaian yang dia pakai ni, dia pergi sangkut dekat pintu rumah, dia habaq dekat orang tu, nah ini je yang berbaki. Aku tinggal ni je, kau ambil lah pakaianku ni dan kau pergi jualkan. Berikanlah makanan. Allah ya Karim, kita baca cerita tu. Ya Allah, aku memang tak boleh lah nak masuk syurga macam Abu Bakar. Tapi kau rahmati aku ya Allah, aku tak layak ke syurga dengan amalannya Abu Bakar. Tapi kau pandang aku dengan rahmat. Susah payah aku hidup di akhir zaman ni, selalu mengharap macam tu. Tiba-tiba tengok Allah nak test Abu Bakar. Datang pula sahabat lain, ketuk pintu. Hai Abu Bakar, Rasulullah panggil. Sudah, aku dah lah tak ada pakaian ni. Nabi panggil. Bagi mereka, bila Nabi panggil, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak boleh kata tangguh. Mereka wajibkan diri mereka untuk segera mendatangi Rasulullah. Lalu apa yang Abu Bakar buat? Sebab dia tak cukup pakaian, dia mengait lah, kalau kita mencantumkan guni-guni, bekas-bekas mungkin tepung ke apa kan, guni-guni, dijadikan pakaiannya ketika itu. Bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pula pelik. Siapa pelik sangat pakaian Abu Bakar ni? Masya Allah sahabat-sahabat. Tapi dia tak bercerita susah dia tu dengan Nabi. Datang menghadap, Masya Allah. Tiba dia tengah berdua-duaan, bersembang hal ummah. Lalu seorang lelaki memakai pakaian sebiji pakaiannya Abu Bakar. Allah, Nabi Muhammad kenallah kawan baik punya pakaian. Bukankah itu pakaiannya Abu Bakar? Dengan bau yang begitu harum, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu apa nak cerita? Yang diberikan oleh Abu Bakar tadi rupanya adalah Allah hantarkan malaikatnya nak test Abu Bakar, dah tak ada apa dah ni. Tapi Abu Bakar buka pakaiannya bagi. Dan simbolik kepada itu, Masya Allah, nak menceritakan Abu Bakar ni akan dipakaikan pakaian yang wangi dalam syurga. Kita kalau baca kisah tu kan sahabat-sahabat, Allah tak habis air mata ni nak menitik. Jauhnya aku dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kita tak rasa layak untuk ke syurga sahabat-sahabat. Tapi cukuplah ada pengorbanan kan. Memanglah aku perlu benda ni, tapi ada orang lain yang lebih perlu. Cukuplah sahabat-sahabat. Semoga layak Allah nak tolehkan pandangannya, pandangkan wajahnya kepada kita nanti. Bukan untuk kepentingan. Kita buat apa je bukan untuk kepentingan. Ustazah sangat takut cakap benda macam ni. Ustazah pegang macam-macam amanah. Selalu sebut dengan ustaz, balik-balik kan kadang-kadang handbag kita tu, ya Allah bang tengok ni sampul orang duk amanah duit ni, orang amanah duit ni. Kadang gurau juga dengan ustaz. Kan bang, ini kalau kita masuk poket kita pun orang tak tahu ni bang. Ya Allah, pulut dakap 10 biji boleh beli ni kadang kan. Astaghfirullah. Tegur balik pasangan kita. Saling mengingatkan, ingat bang, kalau abang dah nampak saya macam tergelincir sikit dalam menjaga amanah ni, tolonglah bang, tarik, kita tak nak ke neraka, kita nak ke syurga sama-sama. Ya abang pun macam tu juga, macam-macam amanah orang ni. Nampak dah abang pelik sikit, tolong tegur. Itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sampai kesayangan kita tergelincir begitu jauh. Kita cepat-cepat nasihat, ingatkan, doakan. Okay, sahabat-sahabat, sebab kita bukan para sahabat Nabi yang hidup berdepan dengan Rasulullah. Kita ni jauh, dah duduk di zaman fitnah akhir zaman dah sahabat-sahabat. So tazkirah-tazkirah yang macam ni bagi Ustazah Zaid, Ustazah tak layak mengajar anda. Tapi kenapa saya suka mengulang-ulang baca kitab ni, tarbiyah buat diri. Ya Allah, ni macam cakap pasal aku je, aku takut ni ya Allah, macam tu. Jadi apa? Tak acilah Ustazah seorang-seorang je sentap kan. Kenalah bacakan depan anda juga supaya kita sama-sama dapat manfaat. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mana pula tadinya? Pun tiada mungkin. Okey. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membai'ah para sahabat. Ini dah baca dah. Lalu sahabat yang sibuk dengan unta merahnya tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Kullukum maghfurun lahu illa sahibal jamal al-ahmar." Semua orang di antara kalian diampuni. Yang berbai'ah dengan Rasulullah tadi, yang duduk bersama-sama dengan Rasulullah tadi, kata Nabi, semua diampuni kecuali pemilik unta merah itu. Zalim ke Rasulullah, sahabat-sahabat? Kenapa Nabi cakap tegas, direct, kecuali pemilik unta merah itu? Sebab lisan dia dah jelas-jelas dah mengutamakan harta dunia yang pasti hilang, yang pasti ditinggalkan, yang pasti habis. Itu tadi dalam kuliah Ustazah sebelum ni kita berbicara tentang orang yang dirompak tapi masih berlapang dada. Syukur aku berada di pihak yang teraniaya.
Masih menjadi perhatian Allah. Bukan aku menganiaya. Allah dah tak perhati dah dengan orang yang sengaja menganiaya orang tu. Bersihnya hati yang demikian kan sahabat. Kita nak tiru hati yang begitu. Allahu Akbar. So, kepentingan-kepentingan tu di hati ni orang tak boleh baca. Biarlah orang nak kata bila 2 bulan lepas kot Ustazah dipanggil untuk tajuk penunggang agama. Tak setuju sebenarnya dengan tajuk tu. Ni nak bercakap pasal diri aku ni. Orang duk cakap pasal orang-orang agama ni sekarang ni. Banyak penunggang agama ni. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita nak takut kalau kita tak buat benda tu sahabat? Hari Rabu depan ni. Rabu depan kot. Ustazah sekali lagi insya-Allah akan mengulang. Patutnya pertemuan tajuk tu dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan DJ Pian. Usrati online. Hari apa nanti tak ingat dah, jadualnya banyak benar. Hari Rabu 8 September bersama dengan mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan macam mana perbahasan ini bukan nak bercakap pasal orang. Tentang apa yang kita lakukan pada diri. Kenali diri kita. Aku buat ni ada kepentingan apa? Tolong fokus kepada kepentingan akhirat. Anda takkan rasa penat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan dunia mudah-mudah nak mengikut. Tapi kalau kamu hanya sibuk dengan kepentingan dunia, akhirat akan tinggalkan kamu. Bye-bye. Sahabat-sahabat. Allahu Akbar, takut. Sesungguhnya orang munafik bukan sahaja ingin menyesatkan dirinya sendiri, tetapi juga seringkali mengajak para sahabatnya yang lain. Orang munafik ni dia tak berani buat kerja seorang-seorang. Dia nak bergeng-geng dia juga, sahabat-sahabat. Nak bergeng-geng. Tapi kalau orang yang berani kerana benar, dia ikut perintah Allah, dia tak kisah di seorang-seorang pun. Dia ajak orang-orang tak mahu, tak mengapa. Kan dia tak terpengaruh dengan berapa orang yang live hari ni. Contoh kan, berapa orang yang like. Tak. Sahabat-sahabat, ini kita Ustazah, saya tulis status jom solat awal waktu. 3 orang je like Ustazah. Saya like sendiri, suami saya like, anak saya like. Itu pun saya suruh like. Sedih lah Ustazah, cakap benda baik pun orang tak like. Dah cakap benda baik tu siapa yang suruh? Allah. Jadi Allah like ke tidak? Like. Kenapa sibuk dengan orang tak like? Kan? Mohon terasa. Lepas tu penat. Baik saya gosip artis lah apa semua. Saya jiran Nilofa. Saya umumkan Nilofa sah hamil. Contoh sahabat. Wah, 1000 like Ustazah. Kan? Peliklah kita manusia, sahabat dirahmati Allah, kan? Kita tak ada pendirian. Na'udzubillah. Misalnya, mereka pernah berkata, janganlah kalian berangkat perang pada saat terik begini. Maka Allah pun menempelak mereka seraya beriman, berfirman, sahabat-sahabat, ada golongan munafik yang bila Nabi ajak pergi ke medan jihad, janganlah, musim panas ni. Nanti musim sejuk kita join ke medan jihad bersama Rasulullah. Allah hantar jawapan dalam At-Taubah ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah orang yang duk kata panas hangatlah. Orang Kedah selalu macam tu kan. Hangat aku tak hangat tak apa. Macam tu. Maknanya kan sahabat-sahabat, dia tak nak ke medan perang tu hanya sebab cuaca. Kita macam itulah. Kenapa tak pergi masjid? Masjid tutup Ustazah, PKP. Nanti jawablah ulama'-ulama' ni depan Allah. Tutup. Okey, boleh terima. Jadi imam lah dekat rumah Ji. Lepas tu, bukan senang Ustazah nak jadi imam dekat rumah. Kat rumah pun tak solat jemaah. Masjid tutup. Nanti kalau masjid dah buka ni, saya orang pertama. Sekarang dekat Selangor dah ada 50 orang surau boleh buka. Tapi sahabat, tak cukup 50 orang lagi. Kita bayangkan kalau dah buka surau, ada orang queue lah kat luar. Orang ke 53 tak boleh masuk sebab dah cukup 50 orang. Tak, ada soft kosong lagi. Tak pergi pun. Nanti dia kata, jawab pula, Ustazah, virus masih ada dalam komuniti kita. Takkan kita nak pergi dekat surau. Nanti kan kalau kita kena COVID, hari tu buka, tutup, engkau suruh buka. Dah buka, engkau kata, ni apa ni? Tak ada sensitivity, virus masih ada pun dah buka masjid. Pening. Al-feningun al-lalatun. Tak larat kita nak layan sahabat-sahabat. Alasan demi alasan. So Allah jawab orang yang diajak pergi berperang musim panas, dia kata panas. Maka Allah jawab, Qul naru jahannamu asyaddu harra.
Api neraka Jahannam itu jauh lebih panas. Oh, ini betul-betul terasa. Tapi orang yang tak diberikan rasa oleh Allah tak terasa juga. Tak terasa juga. Sebab tu Ustazah selalu kata, beruntunglah Ustazah, saya terasa lah Ustazah, kawan saya cakap macam tu. Tak payah nak kecil-kecil hati, tak payah nak sentak-sentak. Untung terasa kah? Orang yang terasa tu Allah sedang beri hidayah. Ada orang dihentak tak, dia rasa langsung, tak ada perasaan. Buat bodoh je. Eloklah akak menangis kalau terasa tu. Tapi balikkan pada Allah. Lisan dia mengutuk akak tu pun izinnya Allah juga. Dia tetap berdosa di sisi Allah. Tapi akak terasa ni mungkin ada betulnya apa yang dia bawangkan tu kan. Pandang je ke dalam diri kita. Okey, kalau tak ada lidah macam tu, kita ni tak terasa-terasa kan yang kita ni buat salah. Kena ada juga sekali-sekala lidah laser macam tu. Ayo Ustazah betul-betul faham. Gitu lah sahabat. Allah datangkan. Lalu dalam At-Taubah ayat 49 ada kalimah idzalli wala taftinni. Berilah saya izin, tak nak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Excuse, sebab satu perbuatan yang tinggi nilainya di sisi Allah pada zaman itu adalah jihad. Mengikut Nabi SAW ke medan perang. Tapi sahabat-sahabat sebab dia rasa macam, kalau aku mati nanti macam mana? Kalau nanti aku tak sempat nak guna harta-harta yang aku simpan tu macam mana? Itulah dia manusia yang tak melihat kepada akhirat Allah. Sedangkan bagi orang beriman, si syahid tu sebenarnya tak mati, sedang berbahagia di sisi Tuhannya. Allahu Akbar. Itulah orang munafik, hanya memikirkan keuntungan peribadinya sahaja, sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah 49. Lagi, sambungan pada ayat tadi ni sebenarnya. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Kita hari ni tak ada ke medan jihad sahabat, tapi kita hidup dalam dunia fitnah. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah dah. Saya nak follow tu Ustazah, baik sungguh ustaz tu, baba sedekahnya berlori-lori, bergudang-gudang, tapi rupanya sekian pula perangai dia. Kita tak tahu mana yang betul, mana tidak. Sekarang ni dirimu buat yang betul ataupun tidak? Betul di sisi Allah ataupun tidak? Sahabat-sahabat, sebab tu kita kena ada ilmu. Mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Ada yang tak peduli pun untuk bertanya khabar maknya yang sakit dan masuk hospital, dah keluar pun masih buat tak tahu. Itu pun termasuk dalam jenis tak ada perasaan. Ya sayang, kan pelik kita ni jadi manusia. Seorang anak tahu mak ayah masuk hospital, tak tanya khabar. Jiran pula yang tukang bawa ke hospital, kita dah bagi tahu, baliklah ambil surat rentah negeri contoh kan, kalau boleh lah. Hatta mati tak diziarahi Ustazah. Kita ni pelik lah. Bukan semua orang diberi rasa sama macam kita. Sebab tu sahabat, kita benci dia tak ada guna. Kita tegur kalau mampu. Sahabat-sahabat, kita nasihat. Kita doakan, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran pada dia kan. Kalau kita benci kat dia, sahabat-sahabat, siapa nak pimpin dia ke jalan yang Allah redha? Okey? Selain itu, orang munafik sering mementingkan harta dan keluarganya sahaja, di mana mereka pernah berkata sebagaimana dalam suratul Fath ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, menghalang-halang kami, maka mohonkanlah keampunan bagi kami. Dijadikan apa je semua sebagai alasan. Harta kami, keluarga kami, banyak jadi alasan sahabat-sahabat untuk fokus kepada akhirat. Kita sudah dipandemikkan oleh Allah, kita masih tak nampak ke untuk balik akhirat jua yang kekal abadi. Allah sahabat-sahabat, sesungguhnya semua keinginan mereka itu hanyalah keinginan yang remeh dan tidak bernilai. Hal sayangkan harta, hal sayangkan anak. Tapi kalau aku ikut berjihad nanti, kalau anak aku nangis, siapa yang nak jaga? Kan macam tu kadang-kadang. Diajak ke majlis ilmu, kadang-kadang sahabat dirahmati Allah, kau cakap senang lah. Aku ni nak pergi majlis ilmu susah. Tak ada siapa jaga rumah aku. Ya Allah, rumah kau nak lari ke mana? Kan? Ustazah tak boleh lupa cerita ni. Kami kan ada program menaja fakir miskin warga emas ke Baitullah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah pergi interview dah. Masa tu diceras. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suami isteri ni, sebab memang orang masjid yang recommend.
Memang layak sungguh. Sekali kita pun offer isteri dia, bila diceritakan oleh pihak masjid suami dia sekian-sekian pun layak juga ustazah, kita interview sekali dua-dua orang. Okey, dah setuju semua, buatlah pasport. Kan nak buat ni bukan mudah, kita bantu urus semua ni. Pasport dah selesai, visa dah tepek dalam. Visa dah tepek dalam. Tiba-tiba isteri dia telefon, ustazah, cik nak minta maaf ya ustazah. Apa pula cik? Acik kena pergi seorang umrah. Suami acik izin, tapi suami acik tak nak pergi. La ilaha illallah. Kenapa pula cik? Hari tu kan dah beria-ria, dah kata nak pergi. Tak tahulah ustazah, acik ni sedih perangai suami acik ni memang macam tu. Sinetron lah pula ustazah Zai kan. Suami acik memang tak apa, nanti saya pergi. Kita sembang berdepan ya cik. Kan sian makcik-makcik ni cakap telefon kita tak faham. Nangis dia lebih kan. Pergilah sekejap kan berdepan dengan dia. Seorang je lah bawa pasport suami dia. Ustaz, suami saya suruh pulang balik ke ustaz. Dia bagi saya pergi. Cik tenang dulu. Kenapa cik? Suami saya kata tak ada siapa nak jaga rumah. La ilaha illallah. Aku dah tersandar dah. Beginilah kalau tak dipilih Allah. Beginilah kalau tak dipilih Allah. Sahabat-sahabat. Kita dah pujuk dah. Tak apalah. Dia cakap elok-elok lah. Tak apa. Tak apa, pakcik tak nak pergi. Siapa pun pujuk pakcik tak nak pergi. Pakcik nak jaga rumah pakcik. Anak-anak dia kata, abah pergilah abah. Peluang ni abah takkan datang lagi berkali-kali. Tak nak, aku nak jaga rumah. Ustazah Zai siap cik. InsyaAllah takkan lari, rumah dikejar. Kita ikat ya cik, kita ikat. Kan Ustaz Azwan dah cubit-cubit dah. Jangan buat lawak boleh tak? Tak betul lah bang. Risau sangat. Anak dia duduk kat rumah ni. Anak besar-besar dah. Kenapa risau sangat? Jom kita belikan dia tali yang ikat kapal tu. Ikatkan rumah dia ke rumah sebelah tu. InsyaAllah tak lari. Cik 2 minggu je kat Mekah. Kalau ditakdirkan mati pun cik mati di tanah suci. Visa pun dah siap ni cik. Masya Allah. Kan? Tak nak pergi. Kelakar juga kadang-kadang saya menguruskan jemaah umrah ni macam-macam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tak dipilih oleh Allah. Kan? Jadi ustazah cam saya juga. Macam mana tu cam saya juga tu? Okey, sesungguhnya semua keinginan mereka itu hanyalah keinginan yang remeh. So kita nampak alasan tu remeh sahabat. Sebab apa? Dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencari redanya Allah tu. Okey? Dan keinginan seperti itu hanya akan dipeduli oleh orang yang bodoh, yang tidak berharga. Kan ada orang yang kan macam mana nak pergi surau walaupun dah boleh 50 orang. Kalau kena COVID nanti macam mana? Penyokongnya tu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak berharga. Minta maaf, bukan ustazah cakap. Kitab yang cakap. Okey? Manakala kita pun kata, ustazah, golongan macam tu ramai pula penyokongnya. Tak apa kan? Tak payah peduli. Kita peduli je dengan apa yang fokus kita akhirat. Manakala para sahabat yang mulia, mereka selalu mengharapkan keutamaan dan keredaan dari Allah. Allah pandang yang mana kak? Kan dah belajar pagi tadi pukul 7 kuliah ustazah dia ada. Kuliah ustazah pukul 9 dia ada. Ustazah bukan paksa diri untuk dengar kuliah ustazah Zai saja. Ada banyak kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang alim. Dah dengar. Kenapa tak nak terima lagi? Fokus kita akhirat. Kalau akak fokus yang kat situ, itu dunia ke akhirat? Dunia, tapi saya sedih ustazah kan? Masih lagi Allah. Buang masa lah nak dengar orang macam ni. Minta maaf, kadang-kadang kita jadi bukan penat tau sahabat. Satu hari kita buka messenger, inbox macam-macam aduan orang ni berpuluh-puluh. Isunya benda-benda yang remeh kadang-kadang. So kita nak utamakan orang yang ini memang kena tolong. Maka sikit promosi, ramai hari ni menonton. Bermula Khamis malam Jumaat ini di TV Al-Hijrah, ustazah jadi pengacara kepada rancangan baru, musim baru Dengar. Dengar ni kita dengar hal masyarakat. Lepas tu TV Al-Hijrah memainkan peranan macam mana untuk salurkan bantuan. Okey, bantuan yang zahir, bantuan yang batin, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu benda pertama kali bagi ustazah. Selalu ustazah tukang bercakap. Sekarang tukang mendengar dan respon kepada isu-isu ummah ni. Jadi sahabat-sahabat, bagi ustazah itu benda yang berat. Jadi tolong bantu, sebab saya tak nampak lain. Saya nampak, ya Allah, kalau kau redha benda ni, kau permudahkan. Kan aku tak ada niat apa pun, hanya untuk memperbaiki diri aku di sisimu.
maka bantu Ustazah untuk membantu ummah. Tolong bantu dengan doa, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita berakhir hari ini. InsyaAllah besok kita ambil 2 bab, 49 dan 50. InsyaAllah besok kita habiskan 49 dan 50. Okey. Jadi hebatlah anda yang istiqamah. Sedar tak sedar, pejam celek, pimai-pimai tang tu, nak 50 dah. Jadi macam insya-Allah kot kita boleh khatam kitab Al-Tahzan ni. Semoga Allah panjangkan usia kita dengan keberkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. So tolong yang 5 orang tadi tu PM nombor yang ada di bawah Ustazah pinkan tu. Ustazah, saya syok dengan Al-Tahzan. Saya nak beli tapi saya ni berat kalau RM45. Contoh macam tu. Ceritalah, nanti mereka akan pas WhatsApp tu kat Ustazah. Ustazah akan Bismillah pilihkan aku orang yang paling layak, insyaAllah. Kalau lebih 5 pun saya percaya akan ada lagi orang yang nak sponsor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.